إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad wa faqala Syekh Muhammadul Faddali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faqala ba'duhum, maka telah berkatalah oleh sebahagian mereka itu ulama, la yakfit taklidu, tidak memada oleh taklid. Tidak dimemadakan oleh taklid ai fi aqaidil iman, pada segala tambatan-tambatan bagi iman. Tuh. Jadi apabila menjalani di atas pendapat tidak memada bi'adami kifayatit taklid fil iman wal muqallidu, maka bermula muqallid, orang yang jadi pak turut orang lain, orang yang mengikut mulut orang lain tanpa mengetahui dalil ni, kafirun, kafir. Sah ni kafir tu. Syekh Muhammad Fadali dia ambil pendapat ni bukan. Kerana dia kuat usul. Tengok dalam tu kata Syekh Ibrahim Baijuri, qauluhu, bermula perkataannya, perkataan musannif, la yakfit taklidu, tidak dimemadakan oleh taklid, ai tak memada taklid itu fil imani, tak memada taklid itu pada iman, laisa fil furu'i, begitu, bukan dalam bab furu'. Adapun bab furu' bagi orang yang bukan mujtahid mutlak, maka wajib dia kena taklid. Betul dah. Wajib dia kena taklid. Adapun dalam bab iman, dalam bab aqaidil iman, ai fil imani, ai fi aqaidil imani, dalam bab iman, mana dalam bab segala tambatan-tambatan bagi iman, ni la yakfi taklidu, tidak dimemadakan oleh taklid. Kata siapa? Qala ba'duhum lah. Kata oleh sebahagian mereka itu ulama.
Kerana apakah tak dimemadakan oleh taklid? Binaan, kerana dibinakan pendapat ini ala annan nazara, di atas bahawasanya fikir tilik nazar pada dalil wajibun, ialah wajib wujubal usuli, sebagai wajib usul. Tu sebab tu dia kata layak fit taklidu. Kerana apa? Kerana dibinakan di atas bahawa sesungguhnya fikir tilik pada dalil tu wajib sebagai wajib usul, bukan wajib farak dah. Hak lepas dah. Kama marra wazalika annan nazara, wazalika annan nazara wajibun wujubal usuli kainun kama marra. Dan bermula demikian itu nazar tu ialah wajib sebagai wajib usul tu adalah ia seperti mana barang marra yang telah lalu, ai zikruhu, oleh sebutnya lah. Telah lalu oleh sebutnya. Mana atas tu lah dia sebut dah. Ada berapa pendapat? Ada berapa pendapat dah? Pertama 4 dah. Pertama, nazar tu wajib farak sebagai wajib apa tu? Wajib farak. Wajib farak itlaq. Gitu deh. Wajib farak itlaq. Tu hak pertama tu. Wajibun wujubal furu' ay ya'sil mukallafu bitarkih wa illam yakun fihi ahliyatan. Tu satu. Wajib itlaq, wajib farak sebagai wajib farak yang itlaq, mana tak ada kait lah dia ahli kata ahli. Yang kedua wajib farak wajibun wujubal furu'i tapi bil qaidi, kait dengan kata ahliyatun nazar. Kalau dia tu ahliyatun nazar baru dosa, kalau tidak ahliyatun nazar tak dosa lah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya wajibun wujubal usuli. Ni kape tu. Lau tarakahul mukallafu kafaro. Itu lepas dah. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhirnya apa? Tak wajib belaka-belaka. Itu mana tak wajib belaka-belaka? Sunat. Itu sunat apa dah? Sunat. Itu. Kamal lah apa lil kamal bal tu wakila innahu laisa biwajibin aslan bal huwa syartun lil kamali. Tu pak tu pak tu dia sebut dah. Jadi Syekh Muhammad Fadhali daripada pak tu yang ambil sah. Tu mana yang ketiga apa, iaitu an-nazaru wajibun wujubal usuli. Kalau gitu bila orang panggil menjalani di atas pendapat nazar tu ialah sebagai wajib usul, kalau gitu muqallid kafir. Kalau dia kalau dia taklid kan, dia taklid kafir. Tu kalau gitu dia kata wa qadis tushkila wa qad ustushkila, dan sesungguhnya telah dibilang sebagai muskil. Wa qad ustushkila, dan sesungguhnya dibilang muskil lah hadzal qaulu, akan ini pendapat. Tu pendapat ni jadi muskilah ni. Pelik pendapat ni, berat ni. Hadzal qaulu mana? Ai hadzal qaulu bi'adami kifayati taklid. Begitu. Wa qadis tushkila atau wa qad ustushkila hadzal qaulu, dan sesungguhnya telah dibilang muskilah akan ini pendapat. Pendapat apa pendapat ni? Ai bi'adami kifayati taklid. Pendapat dengan mengatakan ketiadaan memada taklid. Tu bi'adami kifayati taklid, begitu. Ustushkila tadi tu dibilang muskil, dibilang pelik, dibilang ganjil tadi tu, takluk pada kata ustushkila. Dibilang pelik, dibilang muskil itu bi'annahu, dengan bahawasanya halawasya'an, dengan bahawasanya halawasya'an
yalzamu alaihi, melazim, memesti, mengautomatiklah alaihi ala hadzal qauli, di atasnya, di atas ini pendapatan. Lazim apa fa'il bagi yalzamu? Takfiru aksari awamil mu'minina. Lazim di atas ini pendapat, automatik di atas ini pendapat, oleh mengkafirkan kebanyakan orang-orang awam di kalangan orang mukmin. Tu orang awam maklum dia lah. Tu ngaji pun hadir kuliah maghrib bela-bela lekat dinding pos pada main ngatuk nak tidur nah. Ai duk ngaji apa, nak nazar ke apa? Duk nazar apa? Duk nazar je bila nak masuk isyak ni lama. Tu. Jadi dibila-belak lah pendapat ni, apa dibila-belak? Sebab melazimi automatik lah dia, kalau kita menjalani di atas pendapat ni, membawa kepada takfir, mengkafirkan kebanyakan orang-orang awam di kalangan orang mukmin. Enggak orang awam nak nazar ke apa dia? Apa ramai orang kafir lagi tu? Tu. Hak ngaji apa gerak nah. Tu hak dengar tu, hak ngaji tu kurang, hak dengar pun kurang. Nah, lepas tu hak tidur tu banyak, hak tak mari terus lagi banyak. Wazalika. Wazalika, dan bermula demikian itu takfir tadi tu. Takfir ni makna mengkafir lah. Nah, dia takfir ni makna mengkafir dia ni. Jadi qadiyatut takfir ni bukan dalam bab usuluddin dah. Kena ingat tu, ulama usuluddin bukan bicara dia tentang orang tu kafir nak kafir, orang tu nak kafir orang ni. Qadiyatut takfir ni masuk dalam bab tu fiqh tu. Dalam bab fiqh tu, robok jinayah tu. Tu masuk dalam bab tu qadiyatut takfir. Bukan hijab usul ulama mutakallimin, tapi hijab fuqaha, qadi, mufti. Itu bab takfir. Jadi sebab tu kalau bab mengkafir kena rujuk kepada ulama fiqh lah. Seumpama tajsim tu. Ada gagas hari dua ni. Bab tajsim dalam mazhab Syafi'i kita tu khilaf 3 pendapat. Mujassimah ni apakah kafir atau tak kafir, kalau lagu mana? Tu ada 3 pendapat. Satu, kafir semata-mata. Kedua, tak kafir semata-mata. Yang ketiganya fafihi tafsilu. Ni hak rajih Mana fafihi tafsilu? Iaitu kalau orang panggil dia tajsim tu tajsim sarih, kafir. Kalau tajsim tu tajsim ghairu sarih, maka tidak kafir, fasik mubtadi'. Sesak tu tetap sesak. Ya tiap-tiap sesak tu belum tentu kafir. Tiap-tiap kafir tu tentu sesak. Gitu lah. Jadi bukan makna bila kita kata tak kafir tu mana. Padahal mau kata betul mujassimah. Bodoh. Ada ke orang Ahbas dia faham lagu tu. Ahbas dia faham gitu. Bila kata-kata orang hak iktikad Tuhan ada anggota tangan tak seperti tangan kita, tu tajsim tu. Kalau isbatul yad sifatan min sifatillah, itu bukan tajsim. Isbatkan yad tangan tu sebagai satu sifat. Satu sifat supaya kudrat, irada, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, yad, wajhu, istiwa, jambun. Itu. Gapa dia hakikat? Wallahu a'lam. Tak tahu hakikat dia serah pada Allah. Kudrat, hakikat kudrat kita tak tahu, serah pada Allah. Tu sama tu. Ada pun orang panggil tajsim ni isbatul yad jarihatan min jawarihillah, gitu. Mengisbatkan tangan tu sebagai anggota tubuh badan daripada segala anggota tubuh badan Tuhan. Tu orang panggil tajsim. Tuhan ada tangan, mana Tuhan ada anggota tubuh badan yang bernama tangan. Baki laginya serupa dengan kita tak tangan dia. Comel tu, tak serupa mu. Tu orang panggil ghairu sarih. Kalau tangan Tuhan serupa dengan kita gini, betul tu kafir. Jadi perkataan Imam Syafi'i kata al-mujassim kafirun, itu kembali kepada tajsim yang sarih. Itu dah, kerana al-lafzu idza utliqa insarafa ila fardil kamili. Lafaz atau apabila itlaq. Ni banyak orang Ahbasy guna perkataan Imam Syafi'i hak di riwayat dalam kitab Asbah wan Nazair. Atau qala Syafi'i al-mujassimun kafir. Al-mujassimun kafirun. Bermula orang mujassimah itu kafir. Tengok. Tu Imam Syafi'i kata orang mujassimah tu kafir. Ayat betul ke?
Itu ke mana? Tajsim sebagai tajsim soreh. Kafir sungguh. Nah, kok kata tangan support tangan dia, support tangan makhluk. Nah, hal tu kafir sungguh lah. Nah. Ada pun kata anggota tubuh pada tangan tu tak support tu fasik mubtadi'. Nah, tak kafir. Tu kau yang kuat dalam mazhab kita Syafi'i. Nah. Tu. Jaga-jagalah tu. Tu semua disebut lagi tak mubnil muhtaj gapo semua tu disebut bab takfir mujassimah. Tu bab takfir tajsim. Ada pun mazhab Hanabilah, kalau ada kata pendapat mazhab Hambali kata man qala Allahul jismun laika sairil ajsam fa huwa kafirun, itu orang panggil sadduz zara'i, saddul bab. Kalau gitu wazalika, dan bermula demikian itu takfir, mengkafirkan kebanyakan orang awal di kalangan orang Islam ni, mimma ialah setengah daripada barang yakdahu yang keji, fima pada barang, pada perkara ulima yang diketahui, yang telah diketahui. Gapo ma barang yang telah diketahui, bayan pada kata ma ulima. Min anna sayyidana, daripada bahawa sepenghulu kita. Siapa penghulu kita tu Badar? Muhammadan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabar bagi anaknya, aktsarul anbiya'i atba'an, ialah yang paling banyak daripada para nabi ini sebuah pengikut. Begitu dah. Tu akhirat esok kan. Ada nabi itu dia seorang aja pengikut, ada hak nabi itu dibangkit dengan 2 orang pengikut, ada hak 3 orang, 10 orang ikutlah, ada hak 20 orang, ada hak tak ada pengikut langsung pun ada. Nabi itu dibangkit seorang habuk tak ada belakang dia pengikut. Tapi daripada banyak-banyak nabi, hak paling ramai sekali atba' siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tiba-tibanya kalau kita menjalani di atas pendapat ni ramai sungguh hak kafir. Lepas tu kata Nabi ramai pengikut, nak mengikut ramai mana? Ramai hak kafir. Tu ustaz khilaf tu di bila muskil. Muskil weh. Maka mengkafirkan orang-orang awal di kalangan orang mukmin ni keji tu. Sebab dia kata wazalika, dan bermula demikian itu takfir. Takfir awamil muslimin tadi tu. Awamil mukminin tu mimma setengah daripada perkara yakdahu yang kejilah ia fima pada perkara ulima yang telah diketahui. Gapo? Barang yang diketahui, bayan pada kata min anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam aksarul anbiya'i atba', daripada bahawa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang paling banyak daripada para nabi yang lainnya nisbah pengikut. Dah. Kerana apa tu nabi kita tu aksarul anbiya'i atba'an, yang paling banyak daripada para nabi yang lainnya nisbah pengikut? 5 tu ilah pada kata aksaru. 5 kerana barang, yakni kerana hadis. Waroda yang telah datanglah ia ma barang iaitu hadis. Gapo barang tersebut? Badal pada kata waroda. Badal pada kata ma waroda. Gitu deh. Nak buat badal pada kata waroda pun boleh. Atau ma waroda pun boleh. Ataupun mari min lil bayang boleh. Takdir dia. Takdir ke min bayan pada kata ma warada boleh ke? Buat badar boleh. Tak suruh fikirlah ibarat yang kemah dah tu. Ada sini. Anna ummatahu, bahawa sesungguhnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musyarrafatu yang mulia ni. Dalam hadisnya sebut bahawasanya umat Nabi yang mulia ni sulusa ahlil jannati. Tengok. Sulusa ahlil jannati, 2/3 daripada ahli syurga. Tu 2/3 daripada ahli syurga. Kira banyak tak banyak? Banyak. Kalau tiga kelompok ada dalam syurga tu, 2-nya umat Nabi SAW. So kelompok ya umat Nabi lain. Tak banyak sungguh lah umat Nabi Muhammad.
Tiba-tibanya pakai kapi habis licin. Lepas tu berapa gerak awak masuk syurga? Tengok. Batu Imam Ghazali dia karya kitab Iljamul Awam fi Ilmil Kalam tu kan? Tu. Dulu pun ada dah yang sebut dulu, ingat tak? Ayo mari perkataan Imam Ghazali tu. Dayyaqu orang panggil mempersempit ke orang panggil rahmat Allah Taala. Dulu ingat tak? Muka surat mana tu? Muka surat hak dulu 15. Kalau kitab saya ni 15 lah. Tu dia kata kama nassa alaihi, seperti mana barang yang telah menaslah di atasnya barang Al-Ghazali oleh Imam Ghazali, haitsu qala, sekira-kira telah berkata oleh Imam Ghazali, asrafat taifatun, telah melampaui bataslah oleh satu puak minal mutakallimin, di kalangan orang-orang ulama kalam. Fakaffaru, maka mengkufurlah mereka itu taifah mutakallimin awamal muslimina, akan orang-orang awam di kalangan orang Islam. Wa za'amu, dan menyangka mereka itu mutakallimun, taifatun minal mutakallimin, anna man lam ya'rifil aqaidah, akan bahawasanya mana-mana orang yang tidak mengetahui akan simpulan-simpulan iman bil adillati, dengan segala dalil-dalil allati harraruha, yang telah menghurailah mereka itu taifatun minal mutakallimin akan dia adillah, fahuwa kafirun, maka ia kufur, fadayyaku rahmatallahil wasi'atah, maka mempersempitlah oleh taifatul mutakallimin tadi itu akan rahmat bagi Allah Ta'ala yang maha luas. Wa ja'alul jannata mukhassatan, dan menjadi mereka itu akan syurga tu tertentu bi taifatin yasiratin minal mutakallimin. Mereka tu menjadikan syurga tu khusus untuk satu fuak yang sikit daripada mutakallimin. Dia ni. Tu fuak ya 2 3 4 ekor masuk. Nyanyi gitu. Tu kita Iljamul Awam fi Ilmil Kalam tu bagus kan. Tengok. Hadis mari cerita katanya umat Nabi ni 2/3 daripada ahli syurga. Banyak gitu. 2/3 daripada ahli syurga. Tu kalau kita bagi ke syurga penduduk dia ada 3 puak, maknanya 2 puak tu umat Nabi belaka. Tiba-tiba kapir habis licin. Lagu mana ni? Ustushkilah. Pelak boh. Dibila pelak. Bila dah pelak lagu tu, lagu mana weh? Wa ajaba, dan telah menjawablah As-Sanusiyu oleh Imam Sanusi, anzalika, daripada demikian itu, demikian muskilah tadi tu. Tu. Daripada demikian itu, anzalika an istishkal tadi lah. Anzalikal muskilah boleh juga. Anzalika istishkal, daripada demikian itu, demikian dibilang muskil tadi itu. Imam Sanusi jawab. Ya jawab mana? Bukan dari khabar utusan Melayu apa tak? Fi syarhi sughra, dalam kitab syarah sughra. Abang Ridwan nak suruh baca. Bila aku nak baca tu? Bila sedap kitab sughra tu, sedap. Kitab sughra tu dengan Syekh Jamal Faruq. Ya baca luar tu, ya baca dalam pula. Tu dengan apa benang puasa, apa benang baca ke? Saya tak silap. Tak ingat. Sekat mesti lah. Fi syarhi sughra, ada lagi kitab syarah sughra. Ya ada syarah sughra. Sughra. Itu wusta. Lu kubra. Itu. Wak sughra tu banyak lagi. Sebab bila nipih, ya syarah kena makin banyak lah. Bila kecek tu rekah nak hurai kak, jadi kau banyak. Sughra. Adalah syarah sughra ni Imam Sanusi ada jawab. Jawab lagu mana tu takluk pada kata ajaba. Jawab bi annal murada, dengan bahawa murad yang dikehendaki, mana makna yang dikehendaki, bidalili, dengan dalil tu. Nazar pada dalil tu, dalil mana hak dikehendaki oleh sebahagian ulama mutakallimun yang mengatakan nazar pada dalil tu wajibun wujubal usuli, sehingga akan menjadi kafirlah orang yang tidak mengetahui ke dalil. Dalil mana tu? Bi annal murada bidalili, dengan bahawasanya yang dikehendaki dengan dalil itu allazi yajibu,
Dalil mana? Dalil yang diwajibkan ma'rifatuhu, oleh mengenal akan dia allazi atau dalil tu. Tu dalil yang wajib oleh mengenal akan dia akan dalil. Ala jami'il mukallafina, di atas sekalian mukallaf ni. Khabar. Huwa dalilul jumliyu, ialah dalil hak bahasa ijmali. Dalil bahasa borong, dalil hak bahasa jumlah. Tu bukan dalil tafsili yo, dalil jumli yo. Gitu pas dalil jumli yo tak ada duk payah manalah. Dia mau duk kata payah tu sebab engkau lah ngaji nah. Itu makna gitulah makna seolah-olahnya. Berat mana kat dalil ijmali? Alif ini sekali pun tak boleh nak sebut dengan mulut dia. Dalam hati dia faham kata alif ni jadi dalil di atas Allah Taala tu bersifat dengan sifat bergian-gian sifat. Yalah tu. Tak mukallid lah dia tu. Walau tak boleh hurai. Jangan kata tak boleh hurai, tak boleh sebut mulut. Nak sebut mulut tak boleh. Orang tanya, apa dalil yang menunjukkan Tuhan mesti ada, tentu tidak tak ada Tuhan? Tapi saya faham tapi dalam hati je nampak apa? Alan ni nak sebut alan ni tu getar gegar tak ada. Tak boleh gagak. Tapi dia tahu dalam hati dia kata alan ni dalam tahu. Jalan tu. Lepas tu kan kali. Kalau gitu ramai hak faham gitu. Orang Arab Badui pun tahu. Orang Arab panggil tu. Orang Arab Badui mana orang Arab ulu lah. Orang Arab panggil. Darat ulu Kuala Ibar panggil kat sini. Orang Arab darat ulu Kuala Ibar Gua Musa tu. Tu berat benar. Pung titi. Tu nak ayat weh. Kalau gitu bila lagu tu wala syakka dan tidak ada jenis syak lah annahu aifi annahu begitu. Wala syakka dan tidak ada jenis syak lah annahu aifi annahu. Tidak ada jenis syak lah fi annahu pada bahawasanya dalil. Annahu annad dalil al jumliyah. Annahu annad dalil al jumliyah begitu. Wala syakka dan tidak ada jenis syak lah fi annahu pada bahawasanya nyonya dalil jumli tu ghairu ba'idin husuluhu tu tidak jauh oleh hasil akan dia akan dalil ijmali li mu'zamil ummati, bagi mu'zam mana ramai-ramai kebanyakan daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairu ba'idin tu husuluhu tu fa'il bagi ba'id. Ghairu ba'idin tidak jauh, artinya dekatlah, tak jauh dah. Bila sebut kata ghairu ba'id mana tidak jauh. Faham apa? Dekatlah tu tu maknanya pasal makna gini wala syakka annahu ghairu ba'idin husuluhu li mu'zamil ummati, dan tidak ada jenis syak lah pada bahawasanya dalil ijmali ni dekat sangat oleh hasilkan dia, oleh mendapatkan dia, oleh retikan dia dalil ijmali bagi kebanyakan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima pada barang qabla akhiriz zamani, sebelum daripada akhir zaman. Akhir zaman tu tak salah kira lah. Akhir zaman benar tu orang Islam tiga tu katanya boleh tahu, boleh sebut la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Semaya tak tahu mana Allah tutup aurat mana berat benar tu. Sebab apa? Faham ulama pakat dia duk cakap pakat apa? Allah Taala duk qabat lah ke? Qabat ni maknanya Allah Taala wafat ke lah. Hak tinggalnya siapa? Tu orang hak berpura-pura jadi ulama, boh suruh besar tu, boh janggut panjang tu, boh celok mata tu, lepas tu boh pula sugi kiri kanan, pelik wasabah tekak pula, jubah 4 5 6 lapis, boh tukar sesang salah. Dah sungguh. Faham hari hak jahil selfie pencinta ulama. Selesai salah. Tinggal hak lagu tu selesai ke masalah. Tu hia sungguh.
Fahumlah tak tahu mana hukum akal, hukum adab tu kata kih bila cing tak tahu mana hala. Siap suruh buai pula akal tak tepi mata. Jadi gila boleh. Kek agi lagi teruk. Kek agi lagi teruk. Waktu tu alim pakai mati habis. Tinggal hak jahil sungguh. Sebab dia kata fima qabla akhir zaman. Pada barang sebelum daripada akhir zaman lah. Sebelum akhir zaman nak kita ni akhir zaman dah. Tapi tak berapa nak akhir mana lagi lah. Ya. Bila tak berapa nak akhir mana lagi. Tak usah sibuk sangatlah dah ajar beranak dah kau tubik kau duk. Kau gelar ni sibuk tu tu. Dah ajar tubik dah lah ni. Konspirasi kuat sangat. Tu. Nak benar kiamat cepat dia weh. Orang lagi takut kau kiamat, dia lagi nak cepat dia kiamat. Tak sedut sibuklah raja nak mari bila ke apa tu hijab raja. Tuhan tu dah siap-siap bila nak tubik ke apanya. Kita buat siap ilmu dengan amal kita. Jadi sebelum daripada akhir zaman lah. Mana kita ni akhir zaman dah. Cuma kita ni masih lagi ada tutup guru, ahli ulama, baki-baki lagi orang tinggal. Tidak ahli ulama pun bolehlah sebatas lidah tu daripada ahli ulama. Tak ada ahli ulama semua tidak. Cuma yang bolehlah sebatas lidah huduh-huduh tu. Mana boleh henti lagi lah ngaji ke apa sikit-sikit tu. Kek lagi tak ada habis. Hak reti sungguh tak ada. Siapa-siapanya hak reti pun dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah gitu. Semaya tak tahu mana aurat, tak tahu mana tu berat. Hak tika tu tak nak agaklah. Kalau gitu tafriq pada kata murak. Bila dah murak dalil itu ialah dalil ijmali, bukan dalil tafsili. Fala yushtaratu ma'rifatun nazari ala tariqil mutakallimina. Tengok. Tu tafriq pada kata al-muradu bid-dalil tadi. Tu. Bila dah kata murad maksud yang dikehendak dengan dalil itu dalil ijmali, fala yushtaratu, maka tidak disyaratkanlah ma'rifatun nazari. Reti dalil. Maknanya pandai nazar, pandai dalil, reti nazar, tilik fikir itu tidak disyaratkan reti nazar, tahu fikir tilik tadi itu ala tariqil mutakallimina, di atas jalane ulama-ulama kalam. Tak disyarat gitu. Kena syarat lagu tu ngaji habis mantik buat kita tahu habis lah qaddam tali muqaddimah kubra sughra gapo natijah gapo kena tahu habis lah. Tu syakar tak syakar apa nak tahu habis ya. Tu tariq mutakallimin sini. Ilmu mantik tu gapo dia an-nazar ala tariqil mutakallimin. Bayan pada kata an-nazar ala tariqil mutakallimin. Tilik fikir di atas jalannya cara-cara ulama mutakallimin, ulama kalam. Min tahriril adillati, daripada huraian atau menghurai segala dalil-dalil. Tak disyarat lah kena hurai dalil begini-begini. Bermula alam ini berubah. Tiap-tiap berubah itu pasti ada yang merubahkan dia. Maka alam ini berhajat kepada yang merubah. Tak ada syarat gitu, hurai gitu nyanyi selok ya. Bermula alam itu berubah. Tiap-tiap berubah pasti baru. Tiap-tiap yang baru pasti berhajat pada yang membaharukan dia. Maka alam ni berhajat pada yang membaharukan dia. Tahriril adillah ke? Wa tartibiha, dan pelaturan susu aturnya adillah. Tak disyarat tak? Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, muqaddam tali natijah. Tak perlu lah tu, tak disyarat lah kalau gitu kan. Ada dalil ijmali. Dari mana? Ala ini. Dia sebut dah kan dulu. Tu wakila mad dalilu ala wujudi ta'ala hadhil makhluqatu. Payah sangat kau nak sebut hadhil makhluqatu. Tu kat Arab lah, kat Melayu. Alam ni, gitu ya tu ni. Tak nak ajar tu. Alam ni. Kalau orang tanya mu Tuhan ada, Tuhan tentu ada, Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak, ana dalil. Alam ni jawab alam ni.
Tak tahu pun tak boleh nak sebut pun dalam hati mu kenapa Alen ni. Mudah itu. Tak ada kena orang panggil hurai. Tak atur ke orang panggil tertib dalil tu. Tak ada wa tartibiha wa tartibil adillah. Tak kena, tak disyarat. Wa daf'i syubahi, dan tidak disyaratlah juga menolak ke syubhat kesamaran syubahi, ya, segala kesamaran na alwaridati, yang didatangkan ia syubhat tu alaiha, di atasnya adillah, tak disyarat juga. Tuh bila orang tanya, apa dalil Tuhan mesti ada, tentu tidak, tiada Tuhan. Alen ni ya pun iktiraf dalil tu. Tak reti dah saya. Tak disyarat. Mukmin lah dia. Bal bahkan dia kata walal qudratu ay wala yushtaratu. Tak disyarat lagi. Walal qudratu ni wala yushtaratu. Bal bahkan la yushtaratu, tidak disyaratkan al qudratu, oleh mampu, boleh, mampu, berkemampuan, maknanya alat ta'biri, di atas mengibaratkan bima hasala, dengan barang yang hasilah ia barang fil qalbi, di dalam hati. Gapo barang yang hasil di dalam hati tu? Bayan pada kata ma hasala minad dalilil jumliyi, daripada dalil yang bahasa ijmali tadi. Tak disyarat. Maknanya dalam hati dia tahu tak? Alam ni menunjukkan Allah tu mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Mesti Tuhan sedia, tentu tidak dia baru. Mesti Tuhan kekal, tentu tidak dia binasa. Mesti tak serupa Tuhan akan baru, tentu tidak serupa Tuhan akan baru. Dia tahu. Alam ni yang menunjuk. Dia reti. Lepas tu disyarat ada untuk mampu royak. Alam ini tak disyarat apa. Nak royak weh. Sini. Maknanya kalau kita tanya apa dalil yang menunjukkan mesti Allah ada, tak ada Allah, tentu tidak, senyap. Nah sini, baru cakap. Dalam hati dia tahu, tapi nak royak tu tak erti. Tetap dia mukmin. Apa? Dia tahu dalil ijmali, tapi dia tak mampu nak royak, maka tak disyaratkan mampu royak. Itu wala yushtaratu al-qudratu ala ta'biri bima hasala fil qalbi minad dalilil jumliyi. Itu. Dan tidak disyaratkan mampu di atas mengibarat ala ta'bir, mana beroyak, ibarat nak sebutlah hadhil kainat ke hadhil makhluqat ke, itu maknanya bima hasala, dengan barang yang didapatkan ia barang fil qalbi, di dalam hati, minad dalilil jumli. Habis situ, titik, wakah situ. Habis situlah perkataan siapa tu, Imam Sanusi dalam Syarah Sughra. Tapinya kata Imam Ibrahim Baijuri wa amal istidrak. Ini perkataan Imam Baijuri ni. Istidrak pada kata ajabah. Sungguh pun kata Imam Sanusi jawab lagu ni, lakin akan tetapi. Sungguh pun kata Imam Sanusi jawab lagu ni, lakin akan tetapi. Ni istidrak pada kata ajabah tadi. Lakin akan tetapi qad taqaddama anna ba'dhum yujibud dalilat tafsiliyah wujubal usuli. Tu sungguh kata Imam Sanusi jawab tu boleh lawak lah. Akan tetapi qad taqaddama, sungguhnya telah terdahulu ai zikruh, oleh sebutnya anna ba'dahum. Sebut apa? Anna ba'dahum, akan bahawa sesungguhnya sebahagian mereka itu ulama mutakallimin yujibud dalil, mewajiblah ia ba'dahum tu. Yujibu, mewajiblah ia ba'dahum tu ad-dalila, akan dalil at-tafsiliyah. Tuh. Jadinya jawapan Imam Sanusi kata dalil hak dikehendak tu dalil ijmali, hak tu tafsir Imam Sanusi je. Kalau cik sungguh hak ulama mutakallimun yang melampau taifatun mutakallimin, hak Imam Ghazali kritik tu kan. Dalam Iljamul Awam tu mereka tu dikritik. Dengan sebab mereka mewajibkan orang awam ni tahu dalil tafsili tu.
Wajib tu apa? Wujubal usuli, wajib usul. Kalau mereka mewajibkan orang panggil orang awal ni tahu dalil tafsir, dalil ijmali sebagai wajib usul, boleh lah kita pakai hak Imam Sanusi, Imam Ghazali pun tak ada nak bedar lah gitu. Yang menyebabkan Imam Ghazali bedar tu sebab apa? Sebab Taifatun minal mutakallimin ni mewajibkan tahu dalil tu, dalil tafsili. Mewajib tu. Wajib apa? Mewajib apa? Wujubal usuli sebagai wajib usul. Mana kena ngaji habis mantik, makula, adabul bahsi wal munazarah. Habis nak ngaji belaka. Kena kuasai. Bagaimana orang panggil adillah yang telah harraruha, yang telah dihuraikan oleh ulama-ulama kalam, kena kuasai. Tak kira ya orang awal ke tak. Sudah. Tu anna ba'dahum yujibud dalil at-tafsiliyah wujubal usuli ala ma fihi, di atas ma barang yakni khilaf fihi padanya fi ba'dihim dah. Fihi fi ba'dihim, padanya pada sebahagian mereka itu. Jadi telah terdahulu dah dia sebut dah kata ulama mutakallimun tu memang dia memperwajibkan orang panggil wajib tahu dalil tafsili. Mana tu hak lepas dah sebut? Muka surat 15 tadi. Muka surat 15 tadi. Qauluhu ay tafsiliyan ata bi aw allati hiya li ahadi syai'aini isyaratan ila anna al-wajiba ahaduhuma la khususut tafsili fa idza arafa al-ijmaliyah faqad ata bil wajibil aini fala yajibu alaihi tafsiliyu hina idzin wujuban ainiyan ala hadhihi at-tariqati. Mana bawah sikit. Qala ba'duhum yushtaratu ilah. Jumpa dah. Hadza muqabilun lima qablahu. Li'anna al-wajiba ala hadza khususud dalilut tafsili. Itu. Bi khilafihi ala ma qablahu kama alimta. Tu hasil tu. Situ. Kehendak dengan orang panggil lakin qad taqaddama tu wa dhabit. Lakin qad taqaddama zikruhu ay fi sahifah 15 fi qawlihi qala ba'duhum yushtaratu hadza muqabilu lima qablahu li'anna al-wajiba ala hadza khususud dalil tafsili bi khilafi ma ala ma qablahu. Ada situ dah. Wa muqtadahu anna hadzal ba'dha yaqulu bi wujubi zalika ala kulli ahadin wujubal usuli likaunil imani mutawaqqifan alaihi. Tapi perkataan ini tu wanusibalah dinisbah kepada Imam Abi Ishaq Al-Isfirayini. Bukan Imam Abi Ishaq kata sengerti, cuma orang nisbah ke dia. Tak tahu kata siapa. Siapa kata wajib ni? Tahu dalil tafsili sebagai wajib usul ni. Tahulah siapa kata. Tak kemah ni kalau main gitu. Ada Ustaz Abu Ishaq Al-Sufiraini. Kemah lalu di sandar ke hak tinggi kah? Imam Abu Ishaq kata sungguh ada, wallahu a'lam lah. Ada lah kalau cek dari kitab dia lah tu. Habis. Qauluhu qaulul musannifi wal muqallidu kafirun. Sikit lagi dah. Dan bermula muqallid orang hak tu orang ni di sisi ba'dihim ni inda ba'dihim kata la yakfi bi'adamil kifayatit taklid ni kafirun ialah kafir. Bermula perkataan musannif wal muqallidu kafirun ay ghairu najin. Makna kafir ni maknanya ghairu najin, tak lepas, tak jaya fil akhirati, negeri akhirat. Tak berjaya bila? Negeri akhirat lah. Dunia ni fala yunafi tu tafriq pada kata ay tafsiriyah. Tu bila ditafsir ke kafirun tu ay ghairu najin fil akhirati, tak berjaya masuk syurga di dalam negeri akhirat. Bila tafsir lagu ni fala tu tafriq, fala yunafi, maka tidak menafikan annahu bahwasanya muqallidah yu'amalu, dimuamalakan, dikerjakan, diberurusankan dengan dia tu muamalatal muslimina fid dunya, sebagai muamalah orang-orang Islam lah di dunia ni. Berak. Sebab tu pentingnya tafsir tu.
pentingnya huraian ulama tu. Kita bukan ulama ni kena tahu tafsir lah. Ini tafsir sendiri. Kita ni jadi jahat lah dah tafsir sendiri. Cuba kalau Syekh Ibrahim Bajuri tak tafsir. Pecah belah habis masyarakat. Wal muqallidu kafirun, senyap di situ. Tak ada dah orang panggil hasyiah lagi. Orang pok tu kafir. Dia aja habis kedai kopi, kafir mu tak ngaji 40. Kafir mu. Kau suruh makan kedai dia ni kafir. Ni kafir kok ni tak ada mengaji ni 40 ni. Tu kafir kok. Habis kafir. Lepas tu hak laku kerah bagi dia. Tempat orang ngaji 40. Tu. Nak beli daging pun beratur panjang. Soal dulu. Nama muda lah kau aku tak kira. Ada Tuhan, tentu sungguh. Tak ada Tuhan tentu tidak. Dalilnya ke apa? Boleh jawab tak? Kokak-kokak tak jawab. Kafir ni, bawa saya beli dagingnya. Siap pun. Nah, engkau tak ada tafsir ni. Tu sebab tu nak baca syarah tu. Tak boleh kita nak tafsir sendiri. Kalau ulama ni luah weh. Kita kalau tafsir sendiri kat orang kafir sungguh. Potok acong lingua ting teng leng tak ada ni. Ala gapah gapo lah. Tu ananda karupang lah kitanya kalau bui kita tafsir kat al muqallidu kafirun. Orang kafir. Acong kafir dak? Kafir supo. Ni nama Khalid Zaid Mamat dah lah. Kafir supo acong ke? Siap mu. Sebab itulah kena pakai syarah ulama. Tengok Ibrahim Bajuri kata ghairu najin fil akhirati, itu masuk kafir sini. Tak jaya, tak lepah. Dalam negeri akhirat tak jaya, tak lepah dia daripada neraka. Maksud neraka maksud. Bila tafsir lagu tu tafriqnya fala yunafi, maka tidak dinafikan annahu bahawasanya al-muqallida, bahawasanya muqallid pok tu yu'amalu, dikerjakan, dimuamalah, dibuat urusan dengan dia tu muamalatal muslimina fid dunya, sebagai kerjaan, sebagai muamalah, sebagai urusan orang Islam lah di dunia. Lagu tu maknanya pok Dolo Zaid Khalid hendak mengaji itu tak apa Islam. Boleh beli daging dia. Ayah dia jual apa bagi dia. Islam. Dia ngucap ke masyarakat kan? Gitu. Apa kata kafir ni? Kafir ni negeri akhirat. Gitu. Tu. Kerana apa tu? Ilak pada kata yu'amalu. Izla qaila, kerana tidak ada seorang pun ulama yang berkata, yang berpetua, maknanya izla qailah, kerana tidak ada seorang pun yang berkata, kerana tidak ada seorang pun ulama yang berpetua bi annahu, dengan bahawasanya muqallidah yu'amalu, dikerjakan, berurusankan dengan dia, dimuamalahkan dengan dia muamalatal kufari, akan sebagai muamalah urusan kerjaan orang-orang kafir. Tak ada tu, tak ada. Cari, tak ada seorang ulama pun yang mengatakan apabila muqallid tu sudah dihukum kafir di sisi satu taifah di kalangan ulama mutakallimun, maka muamalah dengan dia seperti muamalah dengan acong lingua tak ada. Tak ada. Kerana ilat dia tak ada itulah. Ditafsirkan kafirun tu ghairu najin fil akhirah, amal muamalatuhu muamalatal muslimina fid dunya. Adalah. Tu. Izla qaila bi annahu yu'amalu muamalatal kufari fiha fid dunya. Fiha fid dunya. Kerana tidak ada seorang pun ulama yang berpetua dengan bahawasanya muqallid itu bermuamalahkan akan muamalah orang kafir pada dunia. Gitu. Kalau gitu fal khilafu, maka bermula perselisihan pendapat ulama fi annahu, pada bahawasanya muqallid ni mukminun au kafirun, pada masalah mukmin ko kafir ko muqallid. Bo tu takluk masuk jadi khabar bagi fal khilafu dah. Kainun, adalah ia khilaf tu bin nisbati lil akhirati, dengan nisbah pada negeri akhirat, bukan dunia dak dah. Jadi ulama duduk berkhilaf, orang mukmin ke orang kafir muqallid, bukan duk cari urusan di dunia. Urusan dunia mukmin lah. Urusan akhirat. Tu ana gitu.
Wa amma bin nisbati ay wa ammal muqallidu bin nisbati lid dunya. Adapun bermula muqallid dengan nisbah di dunia, fatujra, maka diperjalanilah oleh ulama, maknanya alaihi, di atasnya muqallid, ahkamul imani, diperjalani di atasnya muqallid akan segala hukum hakam iman, ittifaqan, sepakatan ai bainal ulama bila khilafin, tanpa ada perselisihan pendapat. Baik tak? Tak ada seorang pendapat ulama pun yang mengatakan kalau orang tu tak mengaji sifat 20 menghukum kafir lalu dia di dunia. Tak ada. Nah, di dunia ni sepakat ulama walau dia muqallid pun tetaplah muamalah dia dengan muamalah iman, ahlul Islam. Nah, maknanya diperjalanilah hukum iman, hukum Islam tu. Baik tak? Tu nak faham tu. Kena faham mahalul khilaf tu di mana. Khilaf kata kafir kau mukmin kau muqallid di kalangan ulama yang mengatakan kafir orang muqallid ni bukan nak hukum kafir di dunia, akhirat. Adapun di dunia tak ada khilaf di kalangan ulama bahawasanya mereka tu tujra alaihim ahkamul Islam. Nah, diperjalanikan di atas mereka itu muqallid akan segala hukum hakam ahlul iman, ahlul Islam. Nah, maknanya apa? Sah nikah dengan dia, sah makan sembelih dia, sah jual beli dengan dia. Itu maknanya. Habis. Kama ay wazalikal khilafu bin nisbatil akhirati, itu kama kainun kama. Tuh. Dan bermula demikian itu khilaf tu nisbah pada negeri akhirat, itu adalah ia kama nassu alaihi, seperti mana barang yang telah menaslah di atasnya ma barang al-Yusiyu oleh Imam al-Yusi. Kemudian kata Imam Ibrahim Baijuri, wa naqala ba'dul muhaqqiqina, dan telah menaqallah oleh sebahagian ulama muhaqqiqin, an Yahya Asy-Syawi, daripada Yahya Asy-Syawi. Ulama muhaqqiqin ni dia naqal daripada Yahya Asy-Syawi. Dia naqal apa daripada Yahya Asy-Syawi? Anna hadzal khilafa, kata Yahya Asy-Syawi, anna hadzal khilafa, sesungguhnya ini perselisihan pendapat ulama, allazi, yang adalah khilaf tersebut fil muqallidi, pada masalah muqallid, bi'aksil khilafil ladzi fil mu'tazilati, ialah akas khilaf yang diperjalani pada masalah fu' mu'tazilah. Tu. Mana khilaf pada masalah fu' mu'tazilah? Annahum tu bada pada kata al-khilaf. Apakah khilaf yang diperjalani di atas fu' mu'tazilah? Ulama ahli sunnah wal jamaah ada berlaku khilaf pada menghukumi fu' mu'tazilah. Gapo dia khilaf tersebut? Annahum, ada nak buat bayan pada kata al-khilaf boleh, tambah minil bayan. Anna min annahum, daripada bahawasanya mereka itu mu'tazilatan, kufarun au mu'minuna usatun. Berlaku khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah bahawasanya mu'tazilah tu kufar ke mereka, kafir ke mereka, au mu'minuna usatun, ataupun orang mukmin yang berdosa. Tu. Tengok. Fa innahu, maka sesungguhnya bin nazari li halid dunya. Fa innahu, maka sesungguhnya khilaf. Fa innahu ay fa innal khilafa bi annal mu'tazilata kufarun au mu'minun au mu'minuna usatun, bahwasanya khilaf pada masalah mu'tazilah tu, adakah mereka tu kafir ke atau mukmin yang berdosa, bin nazari, dengan sebab ditilikkan li halid dunia, pada kelakuan di dunia. Apa maksud? Ni nak tafsir lagi, tak faham. Hal tujra alaihim ahkamul kuffar fid dunya am ahkamul mu'minina.
Adakah diperjalani di atas mereka itu Mu'tazilati akan segala hukum hakam orang kafir di dunia ataupun hukum hakam mukmin? Tu. Maka di dunia ni kan orang-orang Mu'tazilah diperjalani hukum orang mukmin. Kalau gitu mukmin juga akhirat gitu lah. Nah, mukmin juga akhirat. Kata setengah dak. Memang di dunia ni diperjalani di atas mereka itu Mu'tazilah hukum mukmin, tapi kafir akhirat. Ada juga kata gitu. Tu deh. Fala khilafa, maka tidak ada jenis khilaf lah annahum, bahwasanya mereka itu Mu'tazilah yakhluduna finnari, kekal mereka itu di dalam api neraka. Allah. Siapa kata? Alaiha intaha perkataan Imam Yahya Asy-Syawi. Lepas tu Sirah Tabari tu ni. Lama mu kata aku mengkafirkan Mu'tazilah. Jangan. Ini perkataan Imam Yahya Asy-Syawi saja. Yang mengatakan tidak ada jenis khilaf bahawa sesungguhnya Mu'tazilah tu kekal mereka itu yang neraka. Lalu Imam Ibrahim Bajuri kata wa fihi minal bu'di ma la yakhfa. Wa fihi itu khabar muqaddam. Ma la yakhfa tu mubtada muakhar, minal bu'di, min pada kata minal bu'di itu bayan muqaddam bagi ma la yakhfa dah. Gitu. Wa fihi dan sabitlah padanya pada apa? Pada naqli ba'dil muhaqqiqin tadi. Tu wa fihi sabit, dan sabit adalah padanya pada naqalan sebahagian ulama-ulama muhaqqiq daripada Yahya Asy-Syawi itu sabit ada apa? Minal bu'di, daripada jauh sangat-sangat tu ma la yakhfa, barang yang tiada tersembunyi. Mana parok sangat tu nyak kau kata kafir kekan ngako nak Mu'tazilah, jauh habis jauh. Itu orang gitulah. Jadi Imam Ibrahim Bajuri tak setuju. Kenapa? Memanglah kita tak boleh nak mengkafir ahlul kiblat. Adapun sesat mereka tu pada masalah memahamikan Al-Quran dan Sunnah. Maka tu sesatnya orang panggil fahaman mereka. Adakah mereka tu sesat hingga terkeluar daripada Islam? Tu tengoklah. Tu kalau kafir ke sahabat dan sebagainya, tu orang panggil langgar batas, atau orang panggil bid'ah yang dikafirkan. Ada bid'ah yang tidak dikafirkan, hanya sesat saja. Seumpama Mu'tazilah, itu tidak dikafirkan. Apatah lagi kaum muda. Anak jangan nak buat Facebook. Pak Hamka kata dasar akidah kaum muda ialah beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang 20 secara huraian lebih luas, dan 13 dengan secara ringkas, yang mana sifat-sifat tersebut terkandung di dalam 99 Asma'ul Husna. Bermakna kaum muda pun Asy'ariyah Maturidiyah. Kaum muda bila? Dulu. Pasal ni tu kalau hak tolak sifat 20 tu bukan kaum muda tu. Tu kaum bodoh dia panggil. Kaum bodoh tu ni. Marah orang kata bodoh, kata apa kata bodoh. Tak tahu nak kata cerdik, bengong tu. Dah bodoh nak bodoh lah. Quran kata sayaqulus sufaha'u minan nasi. Selagi berkatalah orang-orang bodoh daripada manusia. Tak kata apa Quran ada kata sufaha bodoh ni. Kata cerdik lah. Tak pernah sabar pula gitu. Dah bodoh nak tak bodoh dak tu ni. Nubuh sabdu pula bodoh. Aja marah kata bodoh. Kalau kata bodoh tak kena bodoh, tak bodoh, tu baru kita nak marah. Kalau bodoh sungguh tak bodoh lah. Gitu lah. Tu. Habis itu. Jadi jangan kita tu cepat mengkafirkan ahlul kiblah lah. Ada pun kita menyatakan petua ulama menghukum kafir tu bukan kita mengkafirkan. Faham tak? Kena faham molek. Sini. Tu you sebut Maulana pun sebut nama dah. Maulana ni banyak di dunia ni, bukan ya seorang. Buh piyah, bukan seorang buh piyah. Buh serban, bukan seorang akan serban. Tu tak termasuk kafir takfir ta'yin lagi tu. Tidak muayyan lagi, tidak menentukan orang tu. Yang takfir dengan ta'yin ni sebut nama tu.
Nah, Muhammad bin Zaid kafir. Tu baru takyin sungguh harta tubuh orang tu. Kafir. Tu baru takfir. Muayyan nak takfir dengan mengkafir ke seorang tu dengan takyin di atas diri dia. Kalau tidak takyin, tak tahu. Dia kata siapa tak tahu dah tu ni. Jadi terasa hati siapa. Itulah gitu. Habis itu. Kemudian kata lagi Syekh Muhammad Al-Fadhali, wa dhahaba ilaihi, dan telah menjalanilah ilaihi kepadanya, kepada adami kifayati taklid, kepadanya, kepada pendapat yang tidak memadakan dengan taklid. Siapa yang menjalani ni? Pa'i bagi zahaba Ibnul Arabi was-Sanusi. Bukan salah-salah dah. Ibnu Arabi ni bukan Muhyiddin Ibnu Arabi, nanti dia jaga dalam itu ada. Iaitu Ibnu Arabi Al-Faqih, bukan Ibnu Arabi As-Sufi. Wa atala, dan telah memanjanglah siapa? Ia As-Sanusi. Fi Syarhil Kubra, di dalam kitab Syarah Kubra, fi raddi ala man yaqulu, di dalam menolakkan di atas ulama yang berkatalah ia ulama man tu dengan kifayatit taklidi, dengan memada dengan taklid. Imam Sanusi tolak pula pendapat ulama yang mengatakan beres taklid. Beres apa? Dia jawab leh. Ya rak pula. Wallahu a'lam. Qauluhu qaulul musannifi wa dhahaba ilaihi Ibnul Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah musta'malna bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi fahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.